Pagi hari segala sedosa. Senyum segar di Apa Khabar Malaysia pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia, Mak Dani bertemankan saya Chedi dan rakan saya pagi ini. Senyum sikit. Kita bersama dengan Izu Yusof pagi ini. Hashtag Apa Khabar Malaysia untuk kami kongsikan apa saja. Dan kalau anda ada sebarang cadangan ataupun pandangan untuk diutarakan, hashtag saja Apa Khabar Malaysia. Baik, macam-macam perkongsian pagi ini. Sebelum tu nak tanya khabar. Apa khabar Izu? Sihat? Apa khabar anda di luar sana? Walau di mana jua anda berada, diharapkan berada dalam keadaan sihat hendaknya. Sekarang ni kita tahu macam-macam penyakit, cuaca pun tak menentulah. Salahkan cuaca. Jangan salahkan cuaca, jaga pemakanan anda. Kalau boleh dapatkan ataupun minum air yang secukupnya untuk kita kekal terhidrat daripada kurang badan dalam air kita. InsyaAllah kita akan kekal sihat berpanjangan. Baik, Izu, banyak pengisian yang akan kita kongsikan bersama-sama dengan anda pagi ini. Selain daripada kita akan bercakap tentang apa impaknya, kita tahu sekarang 5/2023 sedang berlangsung di Langkawi. Impak terhadap sektor pelancongan kita. Juga kita akan bercakap tentang inspirasi wanita. Sumber ilhamku. Ya. Dan kita juga ada perinciannya sekejap saja lagi berkaitan dengan satu anugerah teater Malaysia yang bakal berlangsung. Baik, sebelum itu kita nak kongsi dulu antara di portal bernama.com. Izu macam tak nak cakap apa-apa je. Kejap lagi. Saya tak ada suara hari ni tau. Okey, seperti yang Encik katakan tadi, sekarang ni penganjuran ataupun rancak berlangsung pameran maritim dan juga aero angkasa antarabangsa Langkawi 5/2023, dan sedikit berita yang ingin kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin anda terlepas pandang, Agung dan juga Putera Mahkota Abu Dhabi berkenan lawat 5/2023, di mana Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah dan juga Putera Mahkota Abu Dhabi Sheikh Khalid bin Muhammad bin Zaid Al Nahyan berkenan berangkat melawat pameran maritim dan juga aero angkasa antarabangsa Langkawi 5/2023. Semalam ketibaan Sri Paduka dan juga Putera Mahkota Abu Dhabi kira-kira jam 12 tengah hari disambut Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan dan juga Pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa bin Shah. Dan untuk pengetahuan anda, Al-Sultan dan juga Sheikh Khalid turut melawat beberapa reruai syarikat dan juga syarikat persenjataan tentera dan juga teknologi berkaitan dari UAE lah, iaitu DH Group. Di samping itu juga kemudian Agong juga dan Sheikh Khalid sempat menyaksikan persembahan dan juga pertunjukan udara pelbagai negara, termasuk pasukan aerobatik daripada UAE sendiri, iaitu Al-Fulusan. Kalau anda boleh dapat saksikan semalam, juga dah tular di media sosial. Kita dapat saksikan pertunjukan yang orang kata semak boh. Semak boh. Tiba-tiba Kelantan pula kan. Okey, Al-Fulusan bermaksud The Knight yang terbang dalam formasi 7 pesawat jurulatih jet yang ditubuhkan pada awal 2010 dan penampilan umum pertama pasukan itu adalah pada 20 Januari 2010. Dan sedikit lagi informasi berkaitan tentang ketibaan Sheikh Khalid di Malaysia ini merupakan dalam lawatan khas 4 hari ke Malaysia sejak 21 Mei, turut menghadap Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara semalam dan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum itu. Dan untuk pengetahuan anda juga, UAE merupakan rakan dagangan kedua terbesar Malaysia, di mana destinasi ekspor kedua terbesar dan destinasi import kedua terbesar dari rantau Asia Barat. Itu dia. Untuk pengetahuan anda, nak bagi tahu juga kalau boleh yang berkesempatan, yang berdekatan dan ada di sekitar Kedah maupun Langkawi, datang ramai-ramai untuk saksikan pertunjukan aero angkasa antarabangsa yang sedang berlangsung sekarang ini 5/2023. Okey, jangan lepaskan peluang. Mana ada rezeki tu pergilah. Betul. Pergilah. Dari Pulau Helang kita beralih ke negeri di bawah Bayu. Silakan. Ini satu berita agak teknikal untuk kita kongsikan, tapi kita cuba pergi secara ringkas, bahasa layman je lah. Saya cuba memahamkan sebab agak teknikal juga. Bahasa layman. Bukan bahasa layman nama orang. Okey,
berkaitan dengan negeri Sabah di mana 84 megawatt kapasiti tenaga elektrik dijana melalui solar di Sabah setakat ini, dan saya turut difahamkan melalui apa yang diperkatakan oleh pembantu menteri kepada ketua menteri iaitu Datuk Nizam Abu Bakar Titingan, daripada jumlah 84 megawatt tersebut 50 tenaga megawatt beroperasi sejak 2018 di ladang solar Kudat, dan 34 megawatt adalah daripada projek solar fotovoltaik ataupun solar PV di bawah skim feed-in tarif melibatkan 796 pasangan jenis individu, komersial dan komuniti. Dan ada perancangan untuk ditambahkan kapasitinya pada tahun 2024 yang mana sedang dalam proses pelaksanaan melibatkan di beberapa kawasan, iaitu sejumlah 62 megawatt yang dijangka siap pada tahun 2024, mana melibatkan 6 megawatt di Beaufort, Kunak sebanyak 5 megawatt, Sandakan 20 megawatt, Tawau 16 megawatt dan Labuan sebanyak 15 megawatt. Memandangkan kuasa tenaga solar yang tidak konsisten dan bergantung kepada sinaran cahaya matahari, ada permintaan untuk menambahkan kapasiti tenaga solar yang dirancang oleh kerajaan negeri pada masa akan datang, diterhadkan sekitar 100 megawatt sehingga tempoh 2027. Jadi kalau kita melihat pertambahannya itu ada, tapi melihat kepada keadaan negeri Sabah itu sendiri, faktor geografi dan sebagainya, memerlukan alternatif lain untuk memberi aliran tenaga elektrik. Jadi selain daripada tenaga-tenaga seperti air, hidro dan sebagainya, so melalui tenaga solar juga merupakan salah satu inisiatif untuk kita menambah baik jaringan dan juga penyediaan tenaga elektrik kepada negeri Sabah. Jadi harapnya pada masa akan datang pada tahun 2024 boleh disiapkan, dan insyaAllah kita sama-sama saksikan bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Baik, itu dia sedikit perincian berita-berita semasa, dan banyak lagi dari bilik berita sekejap saja lagi. Tapi mungkin hari ini ada perancangan ke Izul nak ke mana-mana? Tak ada, hari ini kerja. Okey, eloklah tu. Mungkin saya banyak langkahnya panjang hari ini. So saya kena tengok bagaimana ramalan cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Silakan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Liana Zulkifli. Jenazah pendaki Malaysia Everest 2023 yang juga pengarah Angkatan Pertahanan Awam Kedah Lieutenant Colonel Awang Askandar Ampuan Yaakob selamat tiba di Teaching Hospital Kathmandu 4:40 petang semalam waktu Nepal untuk proses bedah siasat dan urusan dokumentasi. Kementerian Luar memaklumkan ketibaan jenazah disambut Kuasa Usaha Sementara Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu, Muhammad Fazli Abu Hassan, bagi membantu melancarkan proses pengurusan jenazah. Proses bedah siasat dan urusan dokumentasi dijangka mengambil masa 2 hari. Jika berjalan lancar, jenazah dijangka tiba di tanah air selewatnya Sabtu ini. Sementara itu, proses mencari dan menyelamat Muhammad Hawari masih dijalankan pasukan penyelamat tempatan. Kementerian melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu akan terus menghulurkan bantuan konsuler sewajarnya bagi memastikan proses membawa pulang jenazah dan pencarian pendaki misi Malaysia Everest 2023 yang masih hilang berjalan lancar. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat atau MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki menegaskan tiada kompromi terhadap pelajar bawah institusi itu yang terlibat dengan kes buli dan pukul. Datuk Dr. Ashraf berkata pihaknya sudah terima laporan daripada bahagian pendidikan MARA dan semua yang terlibat disyadangkan untuk diberhentikan dari Maktab Rendah Sains MARA. Beliau turut menegaskan tiada usaha menutup kes sebagaimana dakwaan. Media semalam melaporkan berlaku 3 kes buli di sebuah sekolah menengah dan institusi pendidikan menengah MARA baru-baru ini sehingga membawa kepada penahanan 14 pelajar. Kesemua remaja lelaki berusia 14 hingga 17 tahun itu bagaimanapun dibebaskan dengan jaminan polis selepas diambil keterangan.
Polis turut menjalankan siasatan lanjut sama ada terdapat penglibatan kongsi gelap dalam kes itu. Pembantu takbir mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Seremban semalam atas 24 pertuduhan menerima rasuah RM18,663 sebagai upah berhubung kerja pembaikan kenderaan Jabatan Pejabat Kesihatan Daerah Port Dickson. Tertuduh Nur Ashikin Mohamed Hussein membuat pengakuan itu selepas kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Rushan Lutfi Muhammad. Nur Ashikin yang bertugas sebagai pembantu takbir didakwa secara rasuah bersetuju menerima suapan wang tunai antara RM100 hingga RM3,057 daripada seorang lelaki sebagai upah menawarkan kerja pembaikan kenderaan jabatan dalam sistem e-perolehan kepada syarikat diurus individu tersebut. Dia didakwa melakukan kesalahan itu antara 4 Disember 2018 hingga 8 Julai 2020. Dia turut didakwa bersetuju menerima wang RM100 dan RM200 tanpa balasan daripada individu sama melalui akaun bank antara 10 September hingga 12 September 2020. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM15,000 dengan seorang penjamin dengan syarat tambahan perlu melaporkan diri di Pejabat SPRM Port Dickson setiap sebulan. 28 Julai ini sebutan semula kes dan serahan dokumen. Kerajaan merangka dasar baharu melibatkan pemberian papasan kepada pekebun dan pemilik tanaman yang berhadapan dengan kerugian akibat konflik manusia dan hidupan liar. Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata dasar tersebut penting bagi mengurangkan ketegangan pihak terlibat dengan kerosakan harta benda dan tanaman disebabkan haiwan liar. Pada masa yang sama, kita juga ada isu, ada kadang-kadang kebun terletak dalam kawasan hutan simpan. Jadi berlaku kerosakan. Jadi kita nak memastikan perkara polisi ini semua selaras. Sebab kalau dia terletak dalam kawasan hutan simpan atau tidak dibuat ikut dasar, jadi susahlah kita nak bayar. Tapi kalau dia berada dalam kawasan yang memang pertanian, gajah atau haiwan lain datang rosak tanaman dia, dan itu perkara yang berbeza. Jadi kita sedang lihat secara menyeluruh. Salam Malaysia Madani dan salam hormat. Baik, bertemu kembali dalam Khabar Malaysia. Tadi kita dah bercakap soal 5 dan sekarang pun masih dalam mood kemeriahan meraihkan kerancakan 5 2023 dan kita melihat satu sudut yang lain di sebalik kerancakan MOU dan sebagainya yang ditandatangani di sana. Kita juga tak boleh menafikan bahawa akan ada satu impak kepada sektor pelancongan dalam masa sama akibat daripada keberlangsungan 5 itu sendiri. Dan nak bercakap berkaitan dengan 5 2023, impak industri pelancongan. Kita pada hari ini, kita ada seorang tetamu yang saya rasa kalau bercakap soal pelancongan, inilah orangnya. Orang yang tepat. Selalu bercakap soal pelancongan. Selaku pengerusi Nexus Productivity Pelancongan TPN, iaitu Tuan Rohizam Mat Yusof. Apa khabar Tuan Rohizam? Apa khabar Tuan? Baik. Bila nak ke Langkawi? Esok saya ke Langkawi. InsyaAllah. Okey. Menyentuh tentang 5 ni, kita tahu tempias dia besar terhadap industri pelancongan, khususnya dan juga ekonomi, khususnya Pulau Langkawi itu sendirilah. Nak menyentuh tentang 5 ini, impak kepada sektor pelancongan, bagaimana Tuan sendiri melihat permulaannya? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chad, Izu, salam Malaysia Madani, salam sayangi Malaysia. Itu cara kita greet sekarang dalam turism. Ya. Okey. Impak daripada 5 ni amat bagus, amat baik kepada industri pelancongan Langkawi. Apabila kita tengok dulu semasa lepas pandemik ramai masuk Langkawi. Kemudian perlahan sedikit, tapi sekarang ni telah kembali ke kemuncak kepada pelancongan, industri pelancongan. Setiap aktiviti 5 dan sebagainya memberi impak yang besar kepada Pulau Langkawi dan destinasi di Malaysia. Sebagai contoh, tahun ini disasarkan sebanyak 500,000 pengunjung. Lebih daripada 10-20% increase daripada tahun-tahun sebelum ini. Tapi kalau kita tengok balik, impaknya hanya bukan kepada exhibition ataupun orang untuk mempromosikan
kapal terbang dia, ataupun marine team dia. Tetapi benefit kepada pelancongan ni termasuk makan, minum, hotelan, craft dan sebagainya. Jadi insya-Allah bagi saya ini adalah satu aktiviti ataupun event yang paling baiklah untuk merancakkan balik ekonomi pelancongan negara. Momentumnya tu dah cukup cantik sekarang ni. Kalau kita melihat daripada awal tahun, kalau kita membaca laporan akhbar media dan sebagainya, awal tahun pergerakan pelancongan ke Langkawi itu agak perlahan dan ada setengah peniaga dan juga pengusaha resort di sana mengadu benda yang sama. Akan tetapi bila berlakunya 5 dia seolah-olah berlaku macam letusan. Tapi akan tetapi momentumnya itu macam mana kita nak memastikan bahawa momentum pelancong datang ke Langkawi itu dapat diteruskan ke masa hadapan? Ya. Mungkin kita masih ingat isu ikan siakap Langkawi menjadikan, walaupun perkara itu satu kes tapi menjadikan satu isu yang besar kepada destinasi pelancongan mana-mana di Malaysia pun orang kata mahal. Tapi bila kita tengok kembali semasa 5 ni lagi mahal. Harga melonjak-lonjak naik harga hotel pun naik, tetapi masih ada pengunjung, betul. Penuh pula tu. Kalau kita nak cuba book hotel sekarang ni amat sukar. Maksudnya di sini ialah kita kena selalu ada mega event begini. Continuous ataupun kesinambungan event ni agar ada aktiviti-aktiviti lain selain daripada hanya pergi bersantai di pulau dan juga melihat keindahan pulau-pulau keindahan produk-produk Malaysia ini. Tapi kita kena ada mega event. Kita panggil mega event. Dulu kita ada F1, kita ada macam-macam mega event, tapi dah semakin kurang. Tapi harapnya masih kita boleh ada lagi event-event yang lain. Di Langkawi, silap saya pada tahun hadapan mereka juga akan mengadakan Route Asia. Route Asia, betul. Route Asia di mana airline dan airport pula. Ni kita ada marine team dengan aerospace, aeroangkasa. Ni airport dan ni. Jadi bila kita ada event begini, insya-Allah kita boleh buat promosi daripada sekarang. Jadi itu yang penting. Dan keseluruhan di Malaysia sebagai contoh, pada bulan depan kalau ada masa boleh pergi ke Rainforest World Music Festival di Sarawak. Itu pun satu lagi mega event. Dan di Sabah pada bulan Ogos kita ada ADEX iaitu dive show. So benda-benda ni kita perlu lebih banyak aktiviti. Walaupun di Malaysia ini nature tourism ni kita ekoturism dan nature tourism merupakan satu daya tarikan yang terbaiklah untuk Malaysia, tapi kita masih memerlukan kita panggil mega event, bukan hanya semua event tapi mega event. Okey, kita tahu selepas sempadan negara dibuka, kita boleh nampaklah momentum ataupun kerancakan sektor pelancongan itu semakin mendadak perkembangannya. Dan kita tahu banyak juga event-event dari luar ataupun program-program yang datang dari luar diadakan di Malaysia seperti konsert dan sebagainya. Dalam masa yang sama, bukan sahaja sektor pelancongan, malah membantu ekonomi negara. Yang mungkin ada di antara yang kita juga pengunjung di luar tak tahu lagi, antara produk ataupun pasaran pelancongan yang boleh kita terokai lagi dan kita pasarkan menjadi imej Malaysia itu sendiri. Sebenarnya baru 2 hari lepas saya ada mesyuarat berjumpa dengan World Bank. Mereka membuat kajian bahawa nature based tourism merupakan salah satu produk yang premium untuk Malaysia. Dan orang sanggup bayar tinggi untuk datang melihat observation dan sebagainya. Tapi sebenarnya kita sudah banyak produk. Yang pentingnya ialah rakyat kita sendiri yang memahami produk untuk kita memasarkan. Kalau you tak tahu produk macam mana kita nak pasarkan, betul tak? Itu yang kita kata kadang-kadang asal daripada rakyat Malaysia sendiri kena memahami apa itu produk-produk daripada pelancongan Malaysia dan bekerjasama. Itu yang kita come up with kempen Saingi Malaysia ini sebagai untuk memahami konsep pelancongan, memasarkan pelancongan, dan juga kita perlu ada kerjasama setiap kementerian. Sebab banyak event ini daripada Kementerian MOT, daripada Kementerian Pelancongan lain, daripada banyak event di mana kita kena perlu letakkan sekali dan kita plan bulan bila yang kita nak invite pelancong ini. Sebagai contoh, dah datang Langkawi ini daripada jauh, ke mana pula mereka boleh pergi? Boleh tak mereka daripada sini pergi ke Sabah, ada event lain? Ada tak daripada Sabah pergi mana pula? Jadi sekarang ni kita belum ada lagi penjadualan untuk tahun-tahun hadapan. Jadi because bila kita tidak begitu, kita akan buat promosi yang last minute. Tak boleh. Mega event ni kita kena promosi setahun, 2 tahun, 3 tahun ke hadapan. Dan kita kena konsisten. Jadi bila orang dah tahu, oh bulan ni memang ada event ni. Saya minat muzik, saya minat
maritime. Saya akan datang Langkawi, saya akan pergi ke Sarawak juga. Ya, sebab dah datang jauh-jauh kan. Jadi benda ni kita kena satu perancangan antara semua agensi-agensi dan event management lah. Satu perkara yang agak membimbangkan apabila kita merancang satu perkara berterusan di masa hadapan, continuously dan juga simultaneously pergerakannya tu. Yang membimbangkan adalah apabila berlakunya pertukaran kerajaan, akan ada satu pertukaran tangan. Contohnya perancangan kita untuk 5 tahun akan datang kita dah set, akan tetapi bila berlakunya perubahan tampuk pimpinan, pastinya akan ada yang diganggu sedikit di situ. Jadi daripada pihak pelaksana perancangan itu sendiri, macam mana nak memastikan bahawa perancangan yang dah dibuat tu dapat dilaksanakan tanpa sebarang gangguan? Okay. Itulah kepentingannya di mana semua perancangan ini atau event ini adalah berdasarkan kepada industri dan dijanakan oleh industri. Sebab sekarang ni kadang-kadang kita banyak depend kepada kerajaan juga. Betul. Jadi kalau boleh biarlah industri lead menerajui setiap event ini. Jadi pertukaran kerajaan pun, sebab benda ini melibatkan ekonomi negara, walaupun ekonomi syarikat dan ekonomi negara. Jadi kita akan cuba teruskan. Banyak event-event yang mana organize oleh industri sendiri, dia akan berjalan. Walaupun pertukaran politik itu yang kita katakan daripada Nexus ini kita nampak ialah kita ingin menggalakkan banyak lagi event yang dijanakan oleh penggiat industri sendiri. Ya. Dan kena fahami juga bahawa industri pelancongan ini satu industri yang boleh membantu kita daripada B40 ke M40 keluar daripada permasalahan ekonomi. Sebab pelancongan ini membantu daripada makcik jual nasi lemak yang sebawah-bawahnya sehingga ke airline, sehingga ke aerospace. Semua ini melibatkan pelancongan. Jadi bila kita melihat semula, setengah negara itu dia punya ekonomi sebesar ialah agriculture. Tapi bila kita tanya negara tu, pelancongan. Sebab dia menggunakan pelancongan sebagai pemacu kepada ekonomi industri. Jadi insya-Allah apa yang kita buat ini macam Lima dan sebagainya ialah kalau kita berdasarkan kepada industri pelancongan dan kita memahami bahawa dari industri pelancongan ini kita boleh jual craft, boleh jual makanan, budaya dan sebagainya. Jadi semua orang boleh terlibat, betul. Ya, itu kepentingannya. Okey, saya nak menyentuh sikit tentang Lima sekarang rancak sedang berlangsung di Langkawi. Mungkin masih lagi dalam konteks sektor pelancongan. Melihat kepada perkara ini dari sudut pandang Tuan Rohizam sendiri, apa yang perlu diberi perhatian dari segi servis perkhidmatannya di Pulau Langkawi itu sendiri sebelum kita menyambut baik ialah kunjungan orang luar ataupun pengunjung pendatang asing daripada luar untuk datang melawat negara kita sendiri, khususnya Pulau Langkawi yang menjadi tumpuan untuk kali ini? Okey. Kita perlu tingkatkan semula servis. Ya, servis sektor kita di mana kadang-kadang masih ada lagi orang komplain kebersihan yang paling asas kebersihan kita, kemudian kita punya fasiliti yang belum mencapai tahap international. Ya. Jadi apabila kita ingin menganjurkan sebarang event international ini, kita perlu melihat bahawa fasiliti-fasiliti ini yang sedia ada ini telah mencapai tahap yang terbaik. Dan kita tak boleh kata dah cantik. Kita kena always tingkatkan. Sebab sekarang ni kalau kita pergi melawat international event, mereka selalu meningkatkan servis, quality, facility, upgrade, never stop. Kita ni bila dah cantik kita dah stop, tak boleh. Okay, contoh sekarang ni ramai yang melihat bagaimana kita mengamalkan SDG, Sustainable Development Goal, kemampanan dan energy efficiency, waste management. Kadang kita jalan tengok tempat cantik tapi masih ada sampah berkeliaran, everywhere kan. So benda ni ialah benda yang kita perlu lihat bukan hanya daripada infrastruktur, daripada kerohanian, daripada kita punya pemahaman dan juga pemasaran kita itu. Jadi itu yang penting dalam industri. Skopnya itu perlu inklusif, merangkumi luaran dan juga individu sendiri. Disebabkan kekangan masa, sebenarnya banyak lagi kita nak bincangkan, tapi disebabkan kekangan masa, kita ucapkan terima kasih kepada Tuan Rohizam atas perkongsian kita mengenai 5 2023 impak industri pelancongan.
masa yang diberi sangat tak cukup sebenarnya, tapi insyaAllah kita akan cuba bawakan di masa depan berkaitan dengan pelancongan juga. Mungkin kalau tak dapat 5 berkaitan dengan benda-benda lain, kita akan cuba bawakan dalam sektor pelancongan itu sendiri. Baik, terima kasih banyak kita ucapkan kepada Tuan Rohiza Muhammad Yusof selaku pengerusi Nexus Productivity Pelancongan. Apapun, kita nak berhenti rehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Selamat datang ke Malam Anugerah Teater Malaysia 2022. Anugerah monolog monodrama terbaik, pemenang pelakon lelaki terbaik, Anugerah pelakon harapan. Mudah saya menyebut namanya. Tempat menyaksikan pementasan ini dan pemenang bagi anugerah pelakon lelaki terbaik teater musical. Itu dia. Anugerah Teater 2023. Yang mungkin ditunggu-tunggu, khususnya ada mereka yang berkecimpung dan juga minat dalam dunia teater itu sendiri. Tapi jangan risau, penyertaan dia bagaimana, masih lagikah dibuka, penganugerahan dah pun berlangsung ke belum? Itu nanti kita akan cerita lebih lanjut tentang perinciannya. Tapi untuk bercakap tentang pencalonan Anugerah Teater Malaysia ini, tentunya orang yang tepat kita jemput pada pagi ini, Encik Rosnan Abdul Rahman selaku pengarah bahagian Pengembangan Seni Budaya Jabatan Kebudayaan dan juga Kesenian Negara JKKN. Assalamualaikum, selamat pagi Tuan. Salam. Terima kasih atas kesudian meluangkan masa. Saya pun minat teater tapi tengok je lah, tak pernah terlibat pementasan dan sebagainya. Okey, kita nak tahu dengan lebih lanjut lagi berkaitan dengan Malam Anugerah Teater Malaysia ini. Mungkin boleh ceritakan secara ringkas. Okey, terima kasih. Malam Anugerah Teater 2023 ini dianjurkan, ini adalah kali kedua penganjurannya. Tahun lepas adalah tahun pertama dan penyertaan pada tahun lepas sangat menggalakkan. Dan pada tahun ini kembali semula Anugerah Teater Malaysia 2023 yang mana akan diadakan pada 7 Oktober 2023 di Matic, Pusat Pelancongan Malaysia, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Dan untuk merealisasikan perkara tersebut, jadi hari ini kita nak mengwar-warkan kepada semua kumpulan-kumpulan teater, sama ada profesional, amatur, IPTS, IPTA, NGO, itu Badan Bukan Kerajaan Seni Budaya, yang mana mereka menganjurkan teater dan mementaskan teater yang telah pun berlangsung, tapi penyertaannya kita ambil dari 1 September 2022 hingga 31 Julai 2023. Jadi masih ada ruang dan peluang lagi untuk peminat penggiat-penggiat teater ataupun pemain-pemain industri dalam bidang teater untuk menyertai pertandingan ini. Dan kita mengalu-alukan mereka ini, dan penyertaan tersebut dinilai melalui rakaman video. Mereka perlu menghantar rakaman video kepada pihak urustia, iaitu JKKN Ibu Pejabat, dan dari situlah mereka hasil persembahan tersebut ataupun karya-karya tersebut akan dinilai dari segi mengikut kategorinya. Baik, dari segi rakaman video tu saya nak tanya, mungkin ada penyertaan yang sebelum ini tidak diterima dan dihantar kembali. Adakah pihak produksi akan menerima rakaman itu? Okey, kalau tahun lepas kita ada durasi, kita ada timeline ataupun tarikh yang kita tetapkan. Jadi pernyataan itu dianggap tidak valid lagi. Jadi kita ambil yang mana penyertaan 1 September 2022 hingga 31 Julai 2023. Jadi dalam durasi itulah ataupun dalam jangka waktu itu
penyertaan mereka masih valid untuk kita terima. Kalau kata mereka dah cuba dah tahun lepas tapi tak berjaya, mungkin produksi kali ini boleh lebih mantap, menampilkan sesuatu elemen yang baru mengikut kategori yang tetapkan. Tapi saya juga mengambil kesempatan ini nak bagi tahu yang kita syarat-syaratnya mestilah warga negara Malaysia ataupun kita yang berdaftar di Malaysia. Dan kumpulan yang saya sebut tadilah kumpulan profesional, amatur, badan bukan kerajaan, IPTA, IPTS dan juga orang perseorangan. Tetapi perlu diingat, kalau kata IPTA, IPTS ni contohnya lah pelajar aswara nak masuk. Tapi mereka itu adalah untuk peperiksaan mereka. Tak boleh. Dia bukan persembahan penilaian. Persembahan penilaian untuk pelajar UiTM ke pelajar seni persembahan. Mereka kata mereka nak masuk tapi mereka buat persembahan pentas. Ada penontonnya tapi tidak dibenarkan. Tidak boleh persembahan penilaian, ia ada persembahan sebenar yang melibatkan kehadiran penonton dan juga tempat dan masa yang ditetapkan menggunakan kamera atau satu kamera atau dua kamera dan video tidak boleh disunting. Berterusan. Maknanya rakaman tu perlu proper lah, bukan menggunakan handphone tetapi menggunakan kamera yang ditetapkan dan mesti suara dengan jelas dan baik untuk mudah panel penilai untuk menilai dan kita lantik panel-panel yang berwibawa dan juga panel yang mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang seni teater di tanah air kita. Tapi kalau menilai melalui video sahaja, tidakkah seolah-olah macam ada satu orang kata keterisan, sebab kalau melihat secara bersemuka kita nampak cacat celah yang untuk di markahnya ditolak dan sebagainya, tapi bila dibuat secara rakaman, so kelemahan itu bagi setengah orang dapat dielakkan. Gini, sebenarnya bila kita buka kepada seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak dan juga semenanjung Malaysia, kita ada kekangan kita dari segi panel juri yang nak pergi mengatur setiap negeri itu bermula dari 1 September tahun lepas hingga kini. Jadi itu adalah jalan paling baik untuk kita tengok rakaman dan kita ambil rakaman yang berkualiti tinggi. Contoh suara mesti jelas, gambar mesti jelas dan juga kaedah pelaksanaan merakam itu mestilah jangan guna handphone lah. Jangan guna handphone, guna kualitinya dari segi itu. Jadi itu adalah syarat-syaratnya lah. Mestilah nak tengok show ataupun nak tengok pementasan teater ni live lebih sedap, lebih rasanya lebih lain. Tetapi untuk kita kaedah untuk kita melaksanakan penilaian ini, kita terpaksa buat secara melalui rakaman video. Tapi persembahan itu mestilah live di tempat, masa dan waktu yang telah ditetapkan. Adakah sebelum ini menggunakan syarat yang sama, kaedah yang sama, iaitu penyertaan melalui video rakaman? Ya, betul. Bagaimana? Ya, betul. Tahun lepas pun sama macam itulah. Nak tahu juga tadi Encik Roslan ada sentuh tentang kategori. Mungkin ada kategori-kategori yang dipertandingkan ataupun untuk mereka yang nak menghantar rakaman video ini. Okey. Kita ada 34 anugerah dan yang akan disampaikan pada malam tersebut iaitu mengikut beberapa kategori yang telah kita tetapkan, iaitu monodrama, teater moden, teater musikal, teater tradisional, anugerah keseluruhan dan juga anugerah khas juri. Dan yang untuk berita baiknya, ada satu lagi kategori iaitu kategori bahasa persembahan bukan bahasa Melayu. Makna persembahan ini boleh dinilai juga dalam bahasa Inggeris, Mandarin dan juga Tamil. Mungkin kat sini nak dapatkan sedikit lagi penjelasan tentang video rakaman itu, berapa panjang durasinya dan dari segi submissionnya, mungkin bila akan tutup tarikh penghantaran? Okey. Durasi untuk sebuah persembahan teater selalunya dalam 45 minit hingga 2 jam. Itu durasi untuk persembahan teater. Tapi ada juga teater yang menjangkau hingga 3 jam. Jadi kita tetapkan sini durasinya tidak lebih daripada 2 jam. Jadi sebuah persembahan teater yang jangan terlalu panjang sangat dan jangan terlalu pendek sangat. Itu antaranya. Dan tarikh tutupnya pernyataan kita pada
4 Ogos 2023. 4 Ogos 2023. Dua ke 3 jam Ya. Diambil kira. Dan dari segi temanya pula bagaimana? Tema tu yang tadi yang saya sebut tadi, ada teater moden, teater musikal, tradisional, dan juga ada anugerah teater anugerah keseluruhan dan juga anugerah khas juri. Jadi monolog pun ada, monodrama pun ada. Jadi kalau nak berlakon secara monodrama, iaitu berlakon secara seorang diri. Di pentas dia panggil monodrama. Jadi ini betul-betul menguji keupayaan dan juga skill seorang aktor itu untuk mereka dinilai. Jadi kebanyakan pelakon-pelakon hebat yang lahir daripada teater monodrama ni adalah seperti Fauziah Na'wi, Fauziah Ahmad Daud, Ahmad Yatim, Ahmad Tamimi Serega, Dr. Norzizi Zulkifli. Ini antara nama-nama hebat lah yang sangat hebat berlakon teater monodrama. Teater monodrama ni agak baru di Malaysia, tetapi kalau kita tengok bagaimana seorang aktor itu berada di pentasnya seorang diri selama 1 jam ataupun sampai 1 jam setengah melakonkan berbagai watak. Itu yang menarik tentang teater monodrama. Macam teater tradisional ini di Malaysia kita ada Mak Yong, kita ada Mek Mulung, kita ada Chinese opera, dan kita ada Menora. Ini dan juga GK dari Perlis. Dan kumpulan-kumpulan ini juga kita alu-alukan, kita jemput untuk mereka menghantar pencalonan mereka untuk dinilai oleh panel juri yang dipilih. Okey, Cik Roslan, berkaitan dengan pencalonan Anugerah Teater Malaysia 2023, mungkin apa harapan pada tahun ini, penganjuran kali kedua? Nak lebih meriah daripada tahun lepas? Of course, sudah tentu. Kita nak tahun ini penyertaan terdiri pelbagai kaum dan juga seluruh Malaysia akan kumpulan-kumpulan amatur ataupun kumpulan profesional yang ada di Malaysia ini turut serta menyokong dan juga menyertai pertandingan ini, kerana ini adalah satu platform di mana kita mengangkat ataupun kita memberi pengiktirafan kepada penggiat seni teater di Malaysia, dan juga kita mengangkat dan memartabatkan karya-karya lama dan juga karya-karya baharu untuk kita ketengahkan supaya menjadi santapan ataupun wadah hiburan kepada generasi baru hari ini. Betul. Okey, apapun. Silakan Cik. Penyertaan masa lagi dibuka, nak ingatkan kepada anda sekali lagi, tarikh tutupnya pada 4 Ogos ya. Betul. Jadi peluang untuk anda menyertai untuk kita sama-sama memeriahkan Malam Anugerah Teater Malaysia 2023 nanti. Baik, apapun ini sahaja kesempatan yang kami ada. Cik Roslan, terima kasih banyak-banyak. Dan JKKM mengucapkan jutaan terima kasih juga kepada Bernama dan juga Astro 502 kerana memberi ruang dan peluang untuk kita mengwar-warkan tentang aktiviti seni di tanah air. Sama-sama. Dianjurkan oleh KKN. Baik, saya nak datang anugerah je nanti. Mesti. Mungkin adalah antara penyampainya. InsyaAllah. Rezeki kita tak tahu. Tapi apapun kita berehat seketika, jangan ke mana-mana. Tepek-tepek sudah cantik. Kata Ella produk hari ni lah. Bukan saya cantik. Hari ni saya didandan oleh alat solek dari Carissa Beauty Sdn Bhd. Nampak cantik tak? Cantik lah kan? Kalau tak puji nanti suami dia marah. Okey, apapun hari ini kita nak menyentuh sedikit tentang ialah berkaitan dengan sedikit penjanamaan Carissa Beauty itu sendiri, juga berkaitan dengan ialah jatuh bangun setiap perniagaan itu tentunya sedikit sebanyak memberi inspirasi jugalah kepada anda di luar sana, dan kali ini menyentuh tentang wanita sumber ilhamku. So, apakah yang diilhamkannya tu? Sama-sama kita bersama dengan tetamu kita pada hari ini. Di sebelah kanan kita, yang paling kanan sekali, kita ada pengarah urusan Carissa Beauty Sdn Bhd, iaitu Puan Zurin Zakaria. Apa khabar Puan Zurin? Baik. Selamat kembali ke Abang Malaysia. Terima kasih. Dan di sebelahnya adalah suami yang tercinta, iaitu Encik Amir Izani Adnan. Waalaikumsalam, selaku Ketua Pegawai Kewangan Carissa Beauty Sdn Bhd. Apa khabar Encik Amir? Baik. Terima kasih. Berseri-seri mukanya. Pakai ni tak? Dia pakai. Okey, hari ni sebenarnya saya nak korek rahsia dia berjaya. Sebenarnya saya suka nak korek rahsia orang yang berjaya dalam dunia perniagaan sebenarnya. Okey, mungkin sebagai permulaan Puan Zurin boleh kongsikan bersama-sama dengan kami bagaimana bermulanya dunia perniagaan kosmetik ini.
Okey, pada mulanya saya bekerja dalam bidang profesional. Saya dalam bidang kewangan. Tapi sebab saya minat sangat dalam kosmetik dengan fashion ni, so saya mulakan bisnes Karisa ni dengan fashion dulu. Okey, itu pada tahun 2015. Tapi dalam tempoh 2015 tu, alhamdulillah, sambutan yang sangat bagus dan saya bincang dengan suami apa kata kalau kita kembangkan lagi kita punya bisnes dalam bidang kosmetik, because minat tu saya nak letak dalam saya punya bidang perniagaan. Sebagai seorang suami sudah pastinya menjadi tanggungjawab untuk mendukung apa sahaja yang dilakukan oleh isteri sebab sayang kan, kena sokong lah. Jadi sebagai seorang suami sendiri, first impression pada awalnya Puan Zurin kata nak kembangkan lagi produk Karisa Beauty ni, so macam mana perasaan masa tu? Ada tanggapan ke macam boleh pergi ke ni? Memanglah mula-mula kita akan rasa, pasal saya dalam industri konsultansi, pembinaan. Jadi saya tak tahu pasal ini jual produk bukannya servis kan. Tapi kita cuba tengok apa yang terbaik, dari sudut mana yang kita boleh tengok kita boleh tampil supaya kita dapat menarujui dalam bisnes ni kan. Jadi dari segi mula-mula bila kita buat butik tu, kita tengok lokasi dia. Kita nak buat butik dia di mana dulu lokasi. So kita bincang lah. Kita bincang dari segi produk. Jadi mula-mula tu memanglah rasa boleh ke buat. Tapi bila kita bincang, kita tahu to study the unknown lah. Lepas tu kita bila business plan lah. Dari situ mulanya. Ni kiranya Puan Zurin dapat business consultant yang free lah ni. Okey, Puan Zurin, kita tahu kalau dalam perniagaan ni ada jatuh bangunnya. Bagaimana Puan Zurin melihat kenapa memilih industri kosmetik ini? Sedangkan kita tahu banyak produk-produk ataupun industri kosmetik ini mula membanjiri Malaysia ni dah banyak sebenarnya. Kenapa? Okey, salah satu dia sebab minat. Selain tu saya suka dengan cabaran. Bagi saya lagi suka bersaing. Okey, kadang-kadang kita tengok kat luar tu memang banyak. Tapi bagi saya percaya pada diri saya sendiri. Saya percaya dengan produk saya. Saya tahu saya boleh menghasilkan produk yang lagi bagus. Okey, setanding dengan international brand. So bagi saya risiko yang ada sekarang ni is the part utama, orang kata perkara utama untuk saya terus lagi ke hadapan bersaing dengan yang ada sekarang ni. Okay. Macam Encik Amir sendiri, tak apa, Cik tanya yang perempuan, saya tanya yang lelaki. Macam Encik Amir sendiri, apabila suami dan isteri kedua-duanya bekerja, sudah pastinya kalau yang tak biasa akan berlaku pertelingkahan. Jadi dari sudut rumah tangganya, macam mana Encik Amir sendiri dengan Puan Zurin berbincang pembahagian masa dengan keluarga, masa bersama, masa dengan anak-anak lagi, masa nak dating berdua dan sebagainya. So, macam mana pembahagian masa tu? Memang dari segi bilik dalam hidup kita akan ada macam-macam cabaran. Ilahi ta'ala akan uji kita. Tak kira lah apa bisnes kita buat, dia akan ada roadblock. Jadi kita kena ada sifat positif. Kita walaupun kadang-kadang kita rasa down dalam bisnes ni, mustahak kita kena upkan diri kita sendiri. Kita jangan harapkan orang nak upkan kita. Jadi kita kena, you must love yourself. You kena sayangkan diri you. You kena ada masa untuk diri you sendiri pun. For you to reflect on your what you want to do, apa yang kita nak buat, dan kita plan apa yang kita nak buat. Dalam hidup kita akan ada macam-macam cabaran. Dalam bisnes kita pun kadang-kadang benda yang kita plan tak jadi. Jadi kita kena fikir balik apa yang kita buat salah dan kita buat yang terbaik lah. Okey, bercakap pasal reflect ni, sebenarnya nak berada di tahap yang boleh dibanggakan untuk diri sendirilah. Contohnya Puan Karisa sendiri yang berada di tahap yang saya kira dah berjaya. Sebenarnya pasti melalui cabaran-cabaran yang agak ada yang satu masa jatuh down kan. Mungkin bukan nak membuka cerita lama, tapi mungkin menjadi satu inspirasi dan juga semangat juga kepada orang di luar sana dan Puan Zurin sendiri untuk meneruskan perniagaan ini. Mungkin cerita di sebaliknya jatuhnya satu ketika dulu yang membuatkan rasa macam nak teruskan ke tak ni? Bagaimana? Ada momen tu. Time tu memang rasa macam saya macam dah give up. Okey, lagi salah satu je punca COVID. Okey, time tu Karisa memang tak boleh nak gerak langsung because kita tak boleh ke mana kan.
time tu saya cakap dengan suami, saya nak tutup dah Karisa ni, saya dah give up sangat dah. Because dengan team yang bertukar-tukar, yang orang kata pernah kena tipu lah, pernah kena macam-macam lah. Tapi tapi suami dia bagi kata semangat kat saya. So saya rasa macam okey, sebagai itu dah satu halangan, kata cabaran untuk saya terus ke hadapan lagi. So suami kata kita terus gerak ke hadapan, because cabaran tu is a normal in business. Okay, so kita cuma kena cekakkan hati, okay, kuatkan minda kita. We think what we have the best, yang apa yang kita akan buat untuk business, for the family and for the staff yang ada. Okay. Berbalik pada Cik Amir, kita sekarang tengok role play dia agak terbalik. Kalau dalam keluarga selalunya wanita, kalau berjayanya seorang lelaki itu adalah kerana di belakangnya ada wanita sebagai tunjang. Sekarang dia jadi terbalik. Berjayanya seorang wanita itu adalah kerana adanya tunjang seorang lelaki, mesti seorang suami. So melihat tapi saya kepada dengan yang lama itulah. Pepatah yang lama tu. Melihat kepada role play yang dipusingkan begitu. So macam mana Encik Amir sendiri melihat tugas sebagai seorang suami bukan sahaja mendapat sokongan daripada seorang isteri, tapi juga menyokong isteri dalam apa jua yang dibuat, yang dilakukan. Saya tak rasa yang saya ni diketepikan. Pasal saya pun ada bisnes saya sendiri. Dan di bisnes tu isteri saya menyokong saya. Dari segi dia handle bahagian keuangan kan. Tapi saya fikir macam ni, isteri saya seorang yang positif, ada banyak karakter dia yang very very positif dari segi work attitude, work ethic. Jadi sebagai tanda sokongan pada dia, right, untuk minat dia. Jadi saya rasa itu satu yang kalau kita bangga dengan isteri kita, apa salahnya kita sokong dia? Apa yang kita jadi macam safety net. Jadi bukanlah kita nak tahu mana dia pergi sampai kita mengongkongkan dia. Dia sokong tapi bukan mengongkong. Jadi saya dari segi finance mungkin saya lebih arif. Dari macam mana nak dapat loan ke. Dari segi business strategy pun saya ada bagi banyak input lah. Dari pergi hala tuju company ni, dari segi produk. Pasal sebelum ni masa saya kecil pun saya ada involve dalam kosmetik. Pasal mak saya ada buat kosmetik lah. So saya adalah tahu sedikit sebanyak. Tapi dari segi detail tu saya tinggal pada isteri saya untuk menjalankan bisnes tu. Jadi saya jadi macam saya kata like a safety net lah. Kalau benda tu tak betul kan, kita betul kan apa yang patut kan. Ya. Sama-sama membantu. Ada sama-sama saling membantu. Tak apa, dia belum kahwin lagi ni. Okey, kita tahu dalam dunia perniagaan ataupun apa jua yang kita lakukan, suami ataupun keluarga adalah pendorong utama kita untuk bergerak menuju ke depan. Dalam industri persolekan ataupun industri kosmetik ini, siapa mentor Puan Zuri sendiri? Ramai sebenarnya. Okey, tapi saya suka tengok orang kata kalau macam yang lokal ni, saya suka tengok Syed Dewa. Because dia punya cara dia, penghasilan produk dia, the packaging, dia punya cara dia berinteraksi dengan all the customer, all the client semua tu, itu yang membuatkan saya rasa macam okey, saya boleh jadi macam awak lah nanti one day. Dari segi inspirasi kosmetik ni, mungkin ada inspirasi daripada luar? Ada. Mungkin boleh ceritakan? Saya lebih suka pada jenama Chanel atau Dior. Chanel dan Dior lah. Okey, itu kadang-kadang kita orang akan keluarkan produk yang terbaru coming soon. So inspirasi daripada jenama international tu akan saya masukkan dalam produk terbaru kami nanti. Tahu tak? Tahu lah. Oh, dah nak beli. Kita perempuan. Dia nak beli. Kita bagi tahu. Orang lelaki. Ni hint tau sebenarnya. Orang lelaki tak faham. Hint tau. Faham. Dia tahu kadang-kadang dia buat tak tahu. Okey. Puan Zuri, kita tengok produk kat depan ni ada banyak. Mungkin secara ringkas lah sebab kita nak kenal produk Karisa Beauty ni. Kita tahu kosmetik. Tapi di depan ni kita ada apa sekarang ni? Macam Karisa Beauty ni, kami bukan ada kosmetik je. Kita ada set penjagaan kulit, set penjagaan badan pun ada. Tapi yang sekarang ni yang terbaru adalah set penjagaan kulit.
Okey. Kalau nak ikutkan kat pesanan jaga kita ada 3 orang kata kategori lah, 3 rangkaian. Kita ada penyuci muka, kita ada essence dan kita ada moisturizer, pelembap muka. Okey. Kesemua produk yang kami keluarkan untuk penjagaan kulit ni berasaskan dengan produk semula jadi. Okey, berasaskan dengan kata timun. Because timun tu is very good untuk kulit Asia kan, untuk kita yang kulit kering, and then sesuai untuk yang sensitif juga. So apa yang kami keluarkan yang terbaru ni, penjagaan kulit ni berdasarkan orang kata semula jadi, dan alhamdulillah walaupun baru 3 bulan, 3-4 bulan dalam market, and then dapat orang kata ramai feedback yang very good. Yang kata ramai suka dengan essence, dengan moisturizer semua kan, pasangan waktu panas. So pelembap moisturizer dengan essence is very good untuk kita punya kulit. Okey, lepas dah jaga muka, dah bersihkan semua, baru boleh make up. Okay, mungkin rangkaian produk-produk kosmetik pula bagaimana? Apa yang dikeluarkan daripada Carissa Beauty? Kita boleh ikutkan full range. Rangkaian yang penuh. Kita ada lipstick, kita ada eyeliner, kita ada mascara. Macam ini kita keluarkan set travel macam panggil beauty kit. Dalam tu ada eyeshadow, ada blusher, ada highlighter, semua. It's very easy lah. Kadang-kadang macam untuk perempuan-perempuan yang busy kat luar tu, mak-mak yang busy semua tu. So benda ni yang paling senang. Kadang-kadang kalau kita beli sesuatu tu kan macam leceh kan. Time kita nak make up tu lah, time tu lah anak kita bising lah, whatever kan. So kalau ni benda yang travel kit ni is very useful lah. Kan? And then kita boleh kat dalam kereta, kita boleh buat travel. So inilah rangkaian yang ada kat Carissa. Para suami nak isteri cantik kan, dapatkan Carissa Beauty. Mungkin boleh dapatkan dekat mana sedikit lagi daripada Puan Zurin? Okey, kita ada dekat Sogo ICT Shah Alam, kita ada di Sogo JB, and then yang terbaru kita akan berada di Aeon. Okey, kita boleh dapatkan juga secara online. Okey. So kita punya team akan bantulah. Okey. Berbalik pada topik di ujung jari lah. Sekarang di ujung jari. Berbalik pada topik. Sebab kita bagi Puan Zurin cakap banyak, kesian dekat Cik Amir. Diam daripada tadi kan. Okey, Cik Amir, di hujung kita punya perkongsian mengenai topik kita pada hari ini, wanita sumber ilhamku. Mungkin ada pesanan kepada suami-suami di luar sana ataupun bakal suami macam saya untuk macam mana kita nak menjagakan hubungan silaturahim dengan isteri dan juga menyokong minat mereka. Mengharmonikanlah rumah tangga tu. Sebenarnya apa yang saya amalkan, dia tak semestinya pasal bisnes. Dia pasal relationship. You kena mula-mula mengenali seseorang tu. Mengenali dia sedalam-dalamnya. Jadi pasal saya kenal dia, baru saya tahu apa minat dia. Jadi kalau kita tak kenal dia, kita takkan sayang dia. Betul tak? Jadi lepas kita kenal dia, kita akan membina kepercayaan dengan dia. Jadi dia tak adalah rasa terpinggir. Pasal bila buat bisnes ni, bila you attend to the business tu, you tak ada masa untuk lain. Kadang-kadang untuk anak pun kadang-kadang kita kena bubuh masa. Jadi yang lagi satu yang mustahak ialah komunikasi. Kita kena ada sifat openness, terbuka, sifat supaya orang dapat nak berkomunikasi dengan kita. Kalau kita muka kita ketat, orang pun kata baiklah, tunggu dululah, jangan kita buat. Jadi benda-benda macam ni akan kita akan belajar untuk menyayangi orang tu. Kita pun perlu belajar bermaaf. Pasal dalam hidup ni kita akan buat salah. Kadang-kadang orang anggap kita anggap kita buat okey, tapi sebenarnya dia rasa yang kita buat salah. Jadi kalau kita rasa yang kita buat salah, kita patut yang pertama minta maaf. Tak kisahlah siapa pun salah, yang penting saling memaafkan antara satu sama lain. Betul. Dalam rumah tangga ni ada pasang surutnya. Tapi apa pun itu satu tips berguna yang perlu kita. Tapi yang paling akhir ialah kita patut bersyukur. Yang kita ada isteri yang kita sayangi dalam hidup kita. Sebenarnya bersyukur ni bukan saja dalam pasangan suami isteri, dalam kerja kita perlu bersyukur. Dalam apa juga dalam kehidupan kita. Baik, apapun ini sahaja masa yang kita ada sebenarnya, sekejap saja. Tapi satu tips yang berguna untuk kita ialah guna pakai dalam kehidupan sehari kita sebagai pasangan suami isteri ataupun bakal menjadi
bakal menjadi pasangan akan orang. menjadi pasangan orang. Ya. Terima kasih banyak kepada tetamu kita Puan Zurin dan juga Encik Amir. Okey. Okey. Baik. Sekian saja apa khabar Malaysia untuk hari ini. Kita jumpa lagi esok bersama rakan tugas yang lain. Ya. Untuk itu saya Zul Yusof. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.